Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Ya Allah, berilah kekuatan pada kami untuk beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salah satu cabaran yang hebat yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengembangkan agama Islam, dalam menjalankan dakwah, dalam memperjuangkan Islam, Nabi Muhammad berhadapan dengan golongan-golongan yang memusuhi Islam. Ada satu golongan yang muncul selepas hijrah, golongan duri dalam daging kepada umat Islam. Golongan yang jahat ini tidak ada di Mekah, sebab Nabi ada dua zaman. Satu zaman sebelum hijrah, satu zaman selepas hijrah. Sebelum hijrah ni zaman tak menang lagi Islam. Sebelum hijrah ni zaman Mekah, zaman kena tindas, kena tekan, kena boykot. Selepas Nabi hijrah, Islam berkuasa, kuasa politik, kuasa ekonomi hebat di Madinah. Masa ni zahir satu golongan yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat bahaya di kalangan umat Islam, golongan al-munafiqin. Istilah munafiqin ni asal daripada perkataan nafaq. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah buat umrah ke buat haji, nak masuk terowong, dia ada tulis atas tu tenang orang putih. Bahasa Arab dia tulis apa? Ke cari kedai roti je. Dia ada perkataan kat atas tu, dia tulis nafaq. Nafaq. Nafaq ajiyat, bawah tu ajiyat tenang, terowong. Jadi perkataan terowong dalam bahasa Arab nafaq. Terowong ni apa dia terowong? Terowong ni satu laluan yang ada dua lubang. Lubang ni pun boleh, lubang ni pun boleh. Jadi orang munafik ni, lubang ni pun boleh, lubang ni pun boleh. Ada kala dia keluar kepala dia ketika Islam menang, nampak dia sebelah Islam. Ketika Islam kena tindas, kena kepung, kena ganggu, keluar kepala dia ke sebelah sini. Ada juga yang menyebut dia lagi istilah biawak padang pasir. Biawak padang pasir ni, dia lubang dalam pasir, dia bila bahaya kat sini, syuk, masuk ke lubang ni, keluar sini sebelah lain pula. Sini tak dapat manfaat, tak apa untung, syuk, masuk keluar sini pula. Ini dari segi bahasa lah. Dari segi sejarah, zahirnya golongan munafiqin di Madinah ini asal-usulnya macam ni. Dia sebelum Nabi hijrah, penduduk Madinah ada dua kabilah besar. Satunya nama Aus, satu lagi nama Ustaz. Jangan tanya-tanya gitu, kuliah dah lah Ustaz. Jangan duk tanya kami. Kita orang panggil suruh kuliah, bukan suruh tanya kami. Dia di Madinah sebelum hijrah, dia ada dua kabilah besar. Satu Aus, satu lagi Khazraj. Sepanjang sejarah Madinah, dua puak ni kerja dia perang kat Madinah. Ni cerita masa Nabi duduk Mekah lagi ni. Tak hijrah lagi. Aus dan Khazraj ni perang. Mereka perang. Siapa yang jadi racun
yang tabur racun supaya dua ni perang ialah minoriti Yahudi yang tinggal di Madinah. Minoriti, tapi dia racun supaya dua ni perang. Dan Yahudi-Yahudi inilah supplier senjata kepada kedua-dua pihak. Dan supply dia jual senjata dengan cara riba. Tengok, sama je sama sekarang. Jual kat US, jual kat Rusia, jual kat ni, dia racun. Jual kat Ukraine. Jadi Yahudi minoriti. Bila keadaan tenang, dia cocok Aus, dia cocok Khazraj, dia supply senjata kepada kedua-dua ni dengan cara riba. Duit dia untung. Orang bila selalu perang jadi lemah, dia boleh kuasai ekonomi. Ni kerja Yahudi dari dulu. Jadi sepanjang sejarah, Aus dan Khazraj ini tidak pernah berdamai. Perang. Sehinggalah sampai satu zaman zaman ini ketika hampir-hampir Nabi Muhammad nak hijrah ke Madinah. Mana musim Bai'ah Aqabah pertama, Bai'ah Aqabah kedua. Masa dalam proses ini, orang Aus dan Khazraj mula cari jalan perdamaian. Sampai bila kita nak berperang? Ketika dekat dah Nabi nak hijrah, berlakulah dalam sejarah kali pertama Aus dan Khazraj berdamai. Nabi tak hijrah lagi, Nabi baru dekat nak hijrah. Okeylah, kita berdamai. Dah bila kita damai di Madinah ni, kita nak jadi kuat, kita kena lantik ketua seorang. Siapa kita nak lantik ketua di Madinah? Pilih-pilih tokoh yang layak. Nak lantik ketua, kita pilihlah kali ini dari kabilah Khazraj. Orang Aus pun setuju, bolehlah. Nama dia apa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Okeylah, bolehlah lantik Abdullah bin Ubay jadi ketua. Tiba-tiba baru je nak bagi tauliah, nak akad supah, Muhammad hijrah ke Madinah. Tala'al badru alaina. Aus dan Khazraj bergabung jadi Ansar. Muhajirin datang, kita lantik ketua di Madinah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Virus nifak wujud hasil berebut jawatan. Bukan berebut, dia tak layak, dia nak jawatan. Virus nifak wujud. Kisnya orang nak lantik aku, tiba-tiba pergi lantik Muhammad. Tak jadi lantik aku jadi ketua. Muhammad ni, dia ni datang orang tak lantik aku. Abdullah bin Ubay, aku duduk di Madinah, orang nampak minat sangat dengan Muhammad. Kalau aku nak declare lawan, tak lagi, tak boleh nak lawan. Jadi baiklah aku sokong Islam juga. Aku menampakkan yang aku ni pun sokong Islam. Jadi aku akan duduk di Madinah Muhammad, aku akan buat kerja aku. Ini asal usulnya virus nifaq. Dia berlaku ketika Islam sedang kuat. Sebab dia mengaku Islam, dalam hati tak suka pada Nabi Muhammad, tapi dia mari ke masjid. Dia kalau Nabi Muhammad berucap, oh ni Muhammad pemimpin kita ni hebat, dia puji Nabi Muhammad depan orang, dia datang masjid. Tetapi dia menyimpan kebencian pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak macam baik, tapi dia sebenarnya dia tak suka pada Nabi. Dia cari peluang untuk menimbulkan fitnah di kalangan penduduk Madinah. Dia cari ruang untuk menyusahkan Islam dan Nabi Muhammad. Dia cari ruang kalau ada lubang-lubang untuk kerjasama dengan musuh-musuh Islam dari luar. Nabi Muhammad pun mulalah duduk di Madinah. Bahaya golongan ini, golongan yang jiwanya tidak sepenuh hati dengan perjuangan Islam, jiwanya tidak sepenuh hati dengan Islam, jiwanya mencari kepentingan, cari manfaat. Kalau ketika Islam menang, Islam kuat, aku akan bersama. Mana-mana manfaat aku boleh dapat, aku akan ambil peluang. Tapi dia tetap simpan benci. Dia ada personal pemusuhan, kebencian dalam hati ni pada Nabi. Batang tubuh Nabi Muhammad satu dah. Dia memang benci melihat. Kalau dia tengok Islam kuat, dia rasa tak seronok. Kalau dia tengok Islam ni kena serang, kena kutuk, kena hempak, kena serang, dia rasa seronok. Ini sifat orang munafik. Tak muka. Ini perangai mereka. Pagi ni
Saya nak sebut dua peristiwa yang berlaku zaman Nabi Muhammad yang menzahirkan lagi sifat golongan ini, bahaya golongan ini. Yang pertama, perangai mereka ketika peperangan Uhud. Dalam sejarah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahun kedua berlaku perang Badar. Cerita perang Badar kita dah cerita panjang lebar dah, bulan Ramadan lah gitu. Dia berlaku bulan Ramadan. Bayangkan, kali pertama puasa, dan dalam kali pertama puasa itulah berlaku perang Badar. Islam menang besar kerana kekuatan iman para sahabat dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, menang ada dua sebab. Menang sebab kekuatan iman para sahabat. Bila kuat iman, melahirkan amal soleh, akhlak kuat, dan juga tak nafikan yang lagi utama lagi, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keyakinan kita. Bukan menang sebab hebat perancangan kita, sebab hebat strategi kita sahaja. Itu satu, tapi jangan lupa menang juga dengan pertolongan Allah. Ini akidah dalam perang Badar. Tahun depan, tahun ketiga hijrah, dia dalam perang Badar ni cerita dia kan Abu Sufyan bawa barang bisnes balik ke Mekah selamat, Abu Jahal kena bunuh. Jadi tahun depan Abu Sufyan tak puas hati, susun tentera, kumpul, kerah untuk perang balik dengan Nabi Muhammad di Madinah. Dia ada berlaku mimpi. Sebelum perang Uhud meletus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Nabi mimpi sebelum perang Uhud. Nabi mimpi apa ni? Ada mana dah? Nabi mimpi ada di kalangan ahli keluarga baginda yang akan terbunuh. Ni sebab Ghazwat Uhud. Nabi bermimpi. Dalam pada satu malam Nabi bermimpi, inni qad ra'aitu wallahi khairan ra'aitu baqaran tuzbah. Ada lembu disembelih, dan Nabi mimpi di hujung pedangnya pecah. Kemudian Nabi memasukkan tangan ke dalam baju besi. Esok tu Nabi beritahu para sahabat, Nabi beritahu, aku mimpi tiga perkara tersebut malam tadi. Adapun lembu yang disembelih itu adalah tanda ada di kalangan sahabat-sahabatku yang akan gugur syahid. Adapun pedangku pecah kat depan, itu tanda bahawa dari kalangan ahli keluarga aku sendiri juga seorang akan ada gugur syahid. Dan tangan yang aku masukkan dalam baju besi, tafsirannya ialah kalau berlaku perang ni kita bertahan dalam Madinah. Baju besi ni Madinah ditakwilkan oleh Rasulullah sebagai Madinah. Tangan bertahan, mana kita bertahan dalam Madinah. Apabila mendapat maklumat, Abu Sufyan dan tentera dari Madinah bergerak menyerang, dari Mekah bergerak menyerang Madinah. Nabi beritahu mimpi, Nabi pun panggil sahabat-sahabat bermusyawarah. Tengok, Nabi tidak buat keputusan sendiri. Buat keputusan baru declare dah. Sedangkan Nabi ni boleh buat keputusan. Nabi ni terima wahyu. Nabi ni pemimpin nombor satu dah di Madinah. Boleh tak Nabi kata, okey, kita nak berperang Uhud, move. Tak, Nabi kata kita mesyuarat dulu. Kita mesyuarat, aku nak mendengar pandangan para sahabat. Nabi boleh je keluaran, tapi ini sunnah untuk keselamatan negara, mesyuarat. Dan kena ingat, mesyuarat ghairu mulzimah. Dia tidak memistikan Nabi kena ikut majoriti mesyuarat. Kena faham kaedah syura dalam Islam. Kaedah syura dalam Islam, sunnah panggil mesyuarat, dengar pandangan-pandangan. Decision maker nombor satu ni, ketua yang decide. Dia tidak semestinya keseluruhan ketua ni mesti ikut keseluruhan. Tak.
dalam Islam syura mesti dibuat, dan ketua mestilah buat keputusan dengan takwa dan manfaat akhirat. Dia bukan bermakna surau kita ni ada 12 orang AJK. Mengurusi surau pun panggil mesyuarat. 8 orang kata A, 4 orang kata B. Adakah wajib mengurusi surau ikut 8? Dia tidak wajib. Ini gunanya ada ketua yang kita lantik. Dia akan decide. Dengar begini, dengar begini, dengar begini, dengar begini. Pengalaman dia, ilmu. Sebab orang lantik, orang takkan lantik orang lebih kurang, kan? Dia panggil syura ghairu mulzimah walakin mu'limah. Dia bukan mesti okey 8 mesti ikut. Tak, dalam Islam syura penting untuk mendengar dan ketua buat di keputusan. Kalau ketua mesti ikut orang bawah, tak payah lantik ketua lah. Ini adab secara umum dalam bab syura. So Nabi Muhammad panggil mesyuarat. Bila Nabi Muhammad panggil mesyuarat, subhanallah, dalam meeting Nabi pun orang munafik masuk sekali tanpa disedari. Tengok, menyelinap masuk sampai dalam mesyuarat bersama Nabi. Cuma tak print screen je. Jadi dia dalam mesyuarat ni duduk sekali, Rasulullah tanya, Rasulullah, aku mendapat maklumat orang Mekah, Abu Sufyan, tentera dah bergerak nak serang Madinah ni. Apa pandangan kamu semua? Lalu ada sahabat yang senior, yang tua-tua, dan asalnya kecenderungan Nabi sendiri berdasarkan mimpi masuk tangan dalam baju besi tadi, bertahan dalam Madinah. Ini satu pendapat dalam mesyuarat ni, bertahan dalam Madinah dengan tujuannya kita tahu jalan-jalan mana-mana ruang dalam Madinah ni. Kalau tentera musuh masuk dalam Madinah, kita bertahan dalam Madinah, kita serang hendak. Kita serang hendak sebab dia orang tak biasa jalan dalam Madinah ni. Jadi kita tahu Rasulullah sendiri cenderung kepada cadangan bertahan dalam Madinah. Mana dia orang masuk. Dan antara yang bersungguh dengan cadangan ini ialah Abdullah bin Ubay, puak-puak munafik. Ya, bagus. Kita bertahan dalam Madinah. Tengok dalam mesyuarat, orang mukmin setuju bertahan sebab senang nak bunuh musuh, serang hendak. Munafik pada zahirnya okey, bagus. Tujuan dia apa? Senang dia nak sembunyi dalam rumah dia. Makna dia stay senyap dalam rumah. Kalau keluar ke medan, dia terpaksa ikut nak nampak dia bersama Islam. Jadi kalau betul Rasulullah, betul kita bertahan kat Madinah supaya aku ni senang duduk senyap dalam rumah. Tengok munafik attend mesyuarat. Sebahagian lagi, terutamanya orang-orang muda, kebanyakan orang-orang muda yang tak sempat pergi perang Badar tahun lepas. Kan masa perang Badar kan Nabi tak kerah untuk perang, asalnya kerah untuk sekat geruk bisnes. Orang surah Rahmah ingat sejarah tu, insya-Allah perang Badar. Asal perang tu bukan nak pergi perang, nak pergi sekat geruk bisnes. Jadi orang-orang muda ramai terlepas tahun lepas perang Badar tak pergi. Rasulullah, kita pergilah berperang di Uhud, kita keluarlah Rasulullah, kita siap bala tentera. Tahun lepas kami tak sempat nak perang dah, kami nak qada tahun lepas ni. Dan kalau kita berperang di luar, takdir kalah, kita masih boleh balik ke Madinah, kita boleh berundur. Ada lagi satu lagi, tapi Rasulullah kalau kita perang di Madinah, kalau kalah kita nak berundur ke mana lagi? Tak ada dah. Jadi kita keluar, nak ni lagi semangat Rasulullah. Akhirnya bila dengar pandangan, tengok Rasulullah, walaupun keputusan asal, walaupun kecenderungan asal bertahan kat Madinah, tapi bila yang anak-anak muda ni beri alasan yang betul, Rasulullah terima. Kan, Nabi tak wajib terima, tapi oleh kerana maklumat yang dikumpul ini betul, kalau kita perang kat luar ada masalah, kita boleh berundur lagi ke Madinah. Kalau kita duduk Madinah, kalau kalah nak berundur ke mana dah? Untuk kebaikan Islam. Maka Rasulullah kata kita bergerak keluar ke medan.
Nabi masuk dalam, Nabi pakai baju besi, Nabi pegang pedang. Okey, kita bergerak. Bila begitu, yang muda-muda ni rasa bersalah. Mereka rasa mereka mendesak Nabi tukar kecenderungan baginda. Lalu anak-anak muda ni kata, Rasulullah, tadi Rasulullah nampak macam cenderung nak bertahan, tapi kami yang desak Rasulullah ni. Rasulullah kata, la yanbaghi li nabiyyin idza labisa la'matahu an yarji'a hatta yahkum Allahu lah. Tidak patut, tidak wajar seorang nabi dah buat keputusan, siap dah senjata, nak patah balik. Maknanya satu-satu keputusan, bila dah setuju, teruskanlah. Bila dah setuju, tengok ini akhlak Nabi dalam membuat keputusan. Dah kita decide dah, takkan aku tak patah balik, jom kita teruskan. Lalu para Nabi dan para sahabat pun bergerak keluar, bersiap, termasuk Abdullah bin Ubay. Seramai 1,000 orang bergerak dari Madinah menuju ke medan Uhud. Mungkin sekarang kalau kita pergi Madinah, kita rasa macam dekat sangat. Masjid Nabawi dengan Uhud tu sekejap je kan, naik bas tak lama. Di zaman dulu ya, jalan, buat mereka bergerak secara tentera, secara pergerakan darat begitu. Mereka siap, seramai 1,000 orang bergerak menuju ke medan perang. Termasuk tengok berada dalam saf tentera. Dalam saf tentera Islam ada orang munafikin. Tengah bergerak. Ni ketika keadaan kritikal, musuh sedang bergerak, kritikal negara. Ketika ini Abdullah bin Ubay and the gang dalam grup tentera dia duduk bisik, cakap, alama naqtulu anfusana ayyuhan nas. Kita buat apa ni? Kita nak cari penyakit ni, bunuh diri sendiri. Dia pergi perang. Tak betul keputusan ni. Rasulullah asal keputusannya nak tahan dalam Madinah. Kenapa kita keluar ni? Ikut desakan puak ni. Kita tak perlu pergi ni, kita cari masalah ni. Perangai mempersoal senyap-senyap, duduk sebar, bangkang keputusan mesyuarat, keputusan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk sok-sek WhatsApp, Facebook, mesej sama-sama celah-celah ni. Tak betul ni, kita jangan. Rasulullah buat keputusan pun benarnya ni, jomlah. Kesannya 300 orang patah balik. Allah. Ni yang bergerak dalam medan perjuangan Islam patah balik. Bukan 2 orang, 300 orang patah balik dalam nak bergerak ke medan Uhud. Perangai munafikin sok-sek. 300 yang patah balik ni bukan semua munafik. Ada orang munafik dan ada orang mukmin yang soleh, tetapi terpengaruh dengan bisikan-bisikan golongan munafikin, sehingga lupa dah kepatuhan pada Nabi. Lupa dah dulu menang Badar dulu sebab kau orang patuh pada Nabi. Lupa dah menang masa Badar dulu kerana iman, kasih sayang, ukhuwah, matlamat jelas. Lupa. Kisahnya sok-sek puak-puak munafikin 300 orang. Bayangkan dalam kitab sirah dan saya ni rujuk ni Al-Mustafad min Qasasin Nabi ni li Dr. Abdul Karim Zaidan, sejarah untuk lid'awati wa du'at, untuk gerakan dakwah dan para pendakwah ambil iktibar. Kata Dr. Abdul Karim Zaidan, daripada 1000 tinggal 700 je yang meneruskan bersama Nabi. Pecah besar ni. Bayangkan 1,300 patah balik, 700 meneruskan. Orang munafik kata, jom kita baliklah, kita balik. Kita sebenarnya Nabi cenderung tak keluar ke Uhud ni. Nabi cenderung kita patah balik sebenarnya. Allahu Akbar. Ini golongan munafikin, sehingga ada di kalangan para sahabat yang patah balik. Dan kerja ini mereka racun, mereka buat di saat kritikal, di saat dekat nak perang, dalam perjalanan nak perang. Ini mereka mencari peluang.
Satu saya nak sebut, saya bukan nak cerita kisah perang Uhud pagi ni, tapi nak cerita apa yang dibuat oleh munafikin. Kemudian sambung cerita perang Uhud, Khalid Al-Walid serang dari belakang bukit, Nabi cedera, luka. Itu kisah perang Uhud. Saya nak highlight ialah perangai munafikin ini. Satu lagi itu berlaku. Satu lagi peristiwa berlaku pada beberapa tahun lagi selepas perang Uhud ni, tahun kelima perang Ahzab berlaku, perang lain lagi berlaku. Jadi orang munafik ni semakin buat kerja di Madinah. Islam tak kalah dalam perang Uhud, Islam semakin berkembang, ekonomi semakin kuat. Munafik ni duk cari lagi peluang, apa lagi aku boleh buat di Madinah. Tak puas hati, duk kat Madinah bersama Nabi, lama bersama Nabi ni di Madinah, lama, bertahun-tahun, 6-7 tahun dah. Lalu berlaku satu lagi peperangan, dipanggil perang Bani Mustaliq. Perang Bani Mustaliq, Nabi ni setiap kali baginda keluar berperang, keluar misi-misi apa, Nabi akan buat undi di kalangan para isteri baginda. Siapa yang dapat undi, itulah yang Nabi pergi. Kebetulan Nabi undi giliran perang Bani Mustaliq ni, undinya kena pada Aisyah radhiyallahu anha. Haji Syam biasa undi kalau nak keluar, nak bawa ke mana-mana. Tak biasa undi. Bapa tak undi? Ada satu je. Betul pun. Jadi Nabi undi, dapat giliran Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tuan-tuan, dia kahwin dengan Nabi masa umur muda sangat. Dia mula duduk bersama Nabi lepas perang Badar, maknanya lepas hijrah, ketika umur dia baru 9 tahun. Baru duduk sama Nabi. Dalam kisah Bani Mustaliq ni, saya tak ingat umur Aisyah masa ni berapa, tapi masa ni belasan tahun. Baru belas tahun. Saiz Aisyah ni kecil je, S. Saiz S masa ni, kecil pada S kot. Jadi bila nak pergi perang Bani Mustaliq, Aisyah dia ada kenderaan khas dia. Kenderaan yang kalau cerita Melayu lama dulu, pikul atau baru tu, 4 orang pikul, depan belakang, pikul permaisuri tu, kotak tu dia panggil apa? Tandu, haudash, tandu kan, 4 orang pegang. Jadi Aisyah duduk dalam ni untuk isteri Rasulullah. Ceritanya pergi perang Bani Mustaliq, selesai perang Bani Mustaliq, patah balik. Cerita perang habis, nak ceritanya balik, on the way balik, menang. Jadi bila balik, dia orang bawa Aisyah, biasalah jalan ni pada pasir ni. Nabi kata okey, kita berhenti sekejap kat sini, kita berhenti satu tempat, berehat dulu, minum, buang air, makan, R&R lah. Berhenti. Sahabat yang bawa Aisyah pun turunkan bekas tadi. Kata Aisyah, aku rasa nak buang air. Aisyah rasa nak buang air. Lalu Aisyah pun keluar daripada tandu tadi. Dia zaman dulu tak ada tandas, R&R dia. So nak buang air kat mana? Kena biarlah jauh sikit pada orang, cari kawasan bukit-bukit pasir, pergi buang air kat belakang-belakang tu. Ni biasalah, sebab tu dalam Islam ada istinja. Sebab situ tak ada paip air. Istinja. Biasa buat gini, berak belakang-belakang bukit mana-mana. Beramallah dengan ilmu. Saya pernah ada pengalaman, bukan pengalaman sendiri, pengalaman tengok. Saya belajar kat Yaman dulu. Pada sana kita travel ni kadang-kadang 3-4 jam dalam padang pasir saja. Pasir je keliling. Macam di tengah laut, tapi laut pasir. Jadi ada lapak Arab bagi tahu driver, Waqif, berhenti, nak kencing. Dia pun turun bah, dia kencing lah. Kita duduk atas bah ni, nampak juga kadang dia cari bukit pasir sikit, dia turun, nampaklah kepala dia lah. Masa dia duduk kencing belakang sana tu, jadi dia cari tempat bukit sikit, dia duduk, dia kencing, nampak lagi lah celah-celah pasir tu. Jadi Aisyah ni bila rasa nak buang air, dia keluar dari
haudash tadi, tandu tadi, dia keluar cari tempat bukit pasir sikit, dia buang air. Selesai qada hajat, Aisyah pun nak bangun, nak balik ke tempat Nabi dan sahabat tadi. Bawa perasan rantai dia terjatuh. Rantai terjatuh pasir kan, pada pasir. Aisyah pun patah balik, pergi cari mana rantai jatuh, mana. Cari-cari, Nabi dan sahabat, Rasulullah kata, tak perasan Aisyah keluar. Rasulullah kata, okey, teruskan perjalanan. Para sahabat tadi angkat, terus berjalan. Tak adalah dia cek, ada ke nak jalan ni? Tak. Kata Aisyah, ketika itu para sahabat terus bergerak, mereka tak perasan aku ni ada ke tak ada, sebab aku masa tu ringan, saiz S. Jadi sahabat angkat terus berjalan. Ingatkan Aisyah ada, sebab ada ke tak perasan, sebab ringan. Jadi mereka teruskan perjalanan. Aisyah duk cari rantai tadi, tak jumpa rantai. Lalu Aisyah pun, Allah, tak jumpa. Yelah, payah nak cari dekat pasir ni. Cuma Aisyah dia tak panik. Bila dia sampai kat tempat Rasulullah dan para sahabat dah tak ada, dah bergerak, dia tak panik. Dia tak, Abang Mat mana? Lepas tu tengah cari sendiri, pergi kejar. Dah, Aisyah tak panik. So buat apa? Tindakan yang terbaik kalau terpisah, buat macam mana? Stay kat situ. Muslimat pernah tak hilang suami masa kat Masjidil Haram di Mekah? Kalau hilang jangan pergi cari, lagi susah nanti. Dia kena ada tempat berjumpa. Kalau hilang abang, tunggu bawah lampu hijau tak ada tempat. Tunggu kat tiang ni tunggu kat tempat kasut nombor ni jangan pergi cari kalau hilang suami. Kena duduk tempat kita janji. Ini Aisyah, dia tak panik. Jadi bila cari tak jumpa orang dah tinggal, dia pun duduk je kat tempat parking tandu tadi. Kata Aisyah, ini dia sempat berfikir, dia tak panik. Nanti orang tak jumpa cari aku, dia cari sini balik. Okey, Nabi meneruskan perjalanan. Ketika itu ada seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami. Safwan ni, dia ni lambat. Ada dua pandangan. Ada pandangan kata dia ni sebab dia lambat, dia baru sampai kat tempat Aisyah. Nabi dah berjalan lama. Ada pendapat kata dia ni jenis lambat. Kadang-kadang dia tertidur, perang pun tidur. Masa kuliah lagilah kuat tidur rasanya, kan? Jadi dia terlambat, selalu tertinggal. Jadi dia ni yang tertinggal, dia baru sampai. Lalu dia terserempak Aisyah. Ada satu lagi penafsiran kata memang zaman dulu kalau travel, ada orang yang ditugaskan untuk bergerak lambat. Kalau ada barang jatuh, ada benda-benda tertinggal, dia akan kutip dan clear, bawa barang, pedang ke apa ke, dia akan bawa mana-manalah. Yang tidur pun okey. Jadi sejarah ini bukan berkait dengan hukum. Yang pasti dia terlambat. Bila dia sampai, kata Aisyah, wa wallahi ma takallamna bi kalimatin wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi wa hawa hatta anakha rahilatahu fawati'a ala yadiha faqumtu ilaiha farakibtuha. Kata Aisyah, masa aku tengah duduk tu, Safwan datang dan aku tidak mendengar cakap dia, dan aku tak cakap pun dengan Safwan, melainkan aku dengar sepatah je istirja'. Itu je yang aku dengar. Apa dia istirja' tuan-tuan? Istirja', bukan istinja'. Istinja' tu dalam bilik air. Istirja' tak biasa sebut istirja'. Nanti kalau saya beritahu apa dia, selalu dia bahasa Arab ni istilah dia gini, tasbih apa dia? Subhanallah.
tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Istighfar, astaghfirullah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hauqalah, boleh teka lagi, la haula wala quwata illa billah. Istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau berlaku musibah, kita kena istirja'. Jadi kata Aisyah, aku tak dengar pun sebarang ucapan Safwan melainkan istirja' dia je. Bila dia sampai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu je. Sebab apa? Musibah. Ummul mukminin tertinggal seorang-seorang, musibah. Kata Aisyah, kami tak cakap walaupun satu kalimah, dan aku tidak dengar pun ucapan dia melainkan aku dengarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia turun dari unta, dia dudukkan unta, dia suruh aku naik, lepas tu dia pegang unta, jalan terus ke Madinah. Tak cakap walaupun sepatah kalimah. Tak adalah dia tanya, oh kenapa ni, mana pergi orang lain, kenapa tinggal seorang-seorang. Tu pun dia tak tanya. Safwan betapa nak kata berakhlaknya dia dengan Aisyah. Aisyah muda, dia pun orang muda, tak ada tanya kenapa apa berlaku, dak. Apatah lagi nak minta nombor handphone, tanya Facebook apa, nak add dak. Facebook apa boleh like ke, nak add je dak. Maknanya jujurnya Safwan. Ungkapan ini disebut dalam Sahih Bukhari ni, nak menunjukkan bahawa Aisyah kata aku tak dengar cakap sepatah pun melainkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pun duduk dari unta, dia dudukkan unta dia, aku naik, dia tarik unta. Nabi dan sahabat tadi berjalan sampai satu tempat lagi sebelum masuk Madinah, berehat lagi kali kedua. Berehat, Safwan pun tarik unta sehingga sampai dekat tempat Nabi dan sahabat. Terlihat dari jauh seorang anak muda lelaki, Safwan, tarik unta. Ada isteri Rasulullah, Aisyah, atas unta tarik. Abdullah bin Ubay. Orang muda dengan orang muda, tak lepas dia, tak lepas, mesti ada apa. Tengok puak munafik siap join, nampak bersama dalam perjuangan Nabi pergi perang Bani Mustalik. On the way balik, selesai perang, dia tak buat hal ketika perang, dia buat hal ketika dia balik. Buat hal di kalangan tentera, orang kenal dah, tentera tak layan. Sekarang character assassination, bunuh karakter Nabi, serang peribadi isteri Nabi. Allah, ini kerja dia. Dia tak boleh nak serang direct batang tubuh, dia cari orang-orang yang rapat di kalangan ahli keluarga dan dia kaitkan dengan Nabi. Kerja character assassination ini kerja musuh-musuh Islam dari dulu dah. Guna media, guna apa, sehingga nak timbul benci, tak suka orang pada batang tubuh Nabi, tapi secara batang tubuh tak boleh nak buat isteri Nabi. Allahu Akbar. Munafik bila nampak ni balik perang ni, mereka duduk dalam kalangan tentera, nampak bersama, berjuang bersama Nabi. Itu Safwan, Aisyah, tak lepas, mesti ada buat kerja tak elok, mesti ada. Tapi pandai munafik ni, mereka sebar cerita, mereka tak sebut berzina, dia tak sebut, cuma dia sebar. Subhanallah, ada sahabat yang terpengaruh. Oh ya. Ada sahabat yang siap terlepas cakap lagi, tersilap sebut zina. Sahabat ni orang mukmin, orang soleh, tapi cepat sangat forward, copy paste. Sehingga ada yang tercakap zina. Dan nanti saya nak potong cerita sikit ujung nanti bila turun ayat Quran, ada sahabat yang soleh yang kena hukum hudud sebab tuduh orang berzina tak bawa saksi. Antaranya Mistah, dia ni ahli perang Badar, orang soleh, tapi terpengaruh dengan propaganda munafikin. Subhanallah.
Kita ambil Aisyah dulu. Aisyah bila balik ke Madinah, Aisyah dia demam. Sebab mungkin barangkali wallahu alam lah, kerana duduk pada pasir lama seorang tanpa tertutup gitu. Yang penting Aisyah balik, dia kata aku demam. Aisyah tak tahu cerita sebab dia demam, dia tak keluar dari rumah, tak jumpa orang, demam. Cumanya kata Aisyah, kali ni bila aku demam, Rasulullah masuk kat bilik. Rasulullah kata, Assalamualaikum, kaifatikum, macam mana dah kamu? Cah Aisyah pun demam. Rasulullah pun keluar dari bilik. Nanti esok mana kata Aisyah ni dia cerita selepas dia tahu dah. Aku tak tahu apa yang sedang tersebar, tapi munafik duk sebar kat luar. Isteri Rasulullah curang, Rasulullah berzina, duk sebar kat luar. Benda ni sampai kat Rasulullah. Orang duk cakap, menyebabkan sebagai seorang suami, sebagai seorang manusia ada perasaan, ya. Tapi Rasulullah pun tak percaya sebenarnya. Apa pun memang kamu beri kesan. Rasulullah masuk, macam mana dah Aisyah? Kata Aisyah, aku dapati biasa kalau aku sakit, abang mak lain, abang mak gosok hujung cap. Kali ni aku dapati Rasulullah ni, kita nak sebut perkataan apa macam mana dah? Okey, keluar. Kata Aisyah, mana kalau biasa Nabi Muhammad ni gosok-gosok, duduk dekat, duduk lama, ambil perhatian, tapi kali ni macam mana dah? Nabi pun keluar. Dia panggil, kata Aisyah, aku dapati Rasulullah ni agak apa bahasa kita nak panggil dingin. Dingin. Betul itulah bahasa dia. Betul. Biasa dingin ke? Dulu-dululah. jadi kata Aisyah betul, perkataannya dingin. Aku dapati Rasulullah agak dingin kali ni. Biasanya kalau aku sakit, Rasulullah very caring. Bukan kita nak kata Rasulullah ni ikut perasaan, tak caring, na'udzubillah. Bukan kita nak burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah kesan. Kata almarhum Syekh Ramadan Al-Buti, ujian kali ini sangat hebat. Kerja munafik kali ini sangat jahat. Biasanya Nabi berhadapan dengan musuh dari luar. Sekarang tekanan kait dengan perasaan, jiwa, sebab isteri sendiri dituduh. Walaupun Nabi taklah percaya kepada itu, tapi tetap ada kesan. Lalu keadaan ini berterusan. Aisyah duk pelik. Sehinggalah kata Aisyah, satu hari aku pun sihat sikit, aku jumpa dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ni adalah mak saudara kepada Abu Bakar. Kalau mak saudara Abu Bakar, Aisyah anak Abu Bakar. Maknanya Aisyah dengan Ummu Mistah cucu saudara, nenek saudara lah. Sebab Ummu Mistah ada anak nama Mistah. Jadi Aisyah jumpa dengan Ummu Mistah, dia jumpa, lepas tu ada macam barang jatuh sikit. Ummu Mistah kata, ta'isa Mistah, celaka Mistah. Mak kata celaka pada anak. Aisyah terkejut. Kenapa cakap gitu? Dahlah Mistah ni ahli Badar dulu, attend perang Badar, generasi antara pangkat yang mulia. Dia lah pangkat ahli perang Badar. Mak pula kata celaka Mistah. Aisyah kata, kenapa ni? Kenapa cakap gitu? Lalu Ummu Mistah kata, Aisyah, kau tak tahu ke apa orang sedang bercakap tentang kau kat luar sana? Mistah pun duduk sebut kamu baru ni masa balik perang Bani Mustalik, kamu buat kerja tak elok dengan Safwan.
terkejut Aisyah. Barulah Aisyah faham bahawa patutlah suamiku dingin kepadaku. Rupanya fitnah sedang tersebar. Aisyah selama ni tak tahu kan, demam. Kalau kita sekarang demam-demam pun boleh tengok lagi. Dalam grup WhatsApp tu ada perbincangan banyak, kat Facebook boleh tengok. Aisyah tak tahu. Masa tu, hari tu baru Aisyah tahu. Patut pun abang mak dingin je, ngecah. Cik, rupanya fitnah sedang tersebar. Aisyah terus menitiskan air mata, menangis Aisyah tak henti-henti. Menangisnya satu sebab fitnah sedang tersebar, tapi yang lagi Aisyah sedih bila dia fikir bahawa fitnah yang tersebar ini sehingga memberi kesan kepada Nabi dengan baginda sendiri. Menangis Aisyah. Lalu Aisyah kata, Aisyah balik, Mak, Cah nak balik rumah ayah boleh tak? Minta izin nak balik rumah Abu Bakar. Dia tak pergi cari teksi, lari sendiri senyap-senyap. Tak. Bergaduh-gaduh juga. Bukan bergaduh ni, makna terasa hati dia tak keluar ambil teksi. Abang, ikut suka abang lah, I nak pergi dulu. Tak, Aisyah tak buat gitu. Walaupun sedih, Aisyah minta izin, saya nak balik ke rumah ayah lah Rasulullah. Rasulullah pun izinkan, izin balik ke rumah. Dan Aisyah menangis, balik menangis, ayah tolonglah terangkan pada Rasulullah tu, Cah tak buat, Mak tolonglah. Ini keadaan dalam rumah. Keadaan di luar sana, munafikin, Abdullah bin Ubay and the gang begitu rancak, sebar keluar. Ya Allah, mereka sebar. Nabi semakin tertekan. Ini kerja orang munafik, fitnah, sebarkan fitnah. Satu hari Nabi masuk Masjid Nabawi, Nabi berucap di khalayak yang ramai. Sebelum tu Nabi panggil dua orang yang rapat dengan baginda. Orang rapat, Nabi panggil menantunya Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Nabi panggil anak angkat kesayangannya Usamah bin Zaid. Duduk dua orang, orang yang Nabi kenal, orang yang Nabi tahu dua-dua ini sayang pada Nabi. Boleh kita nak kata Nabi nepotism, katalah kalau nak kata pun. Tapi orang ni Nabi kenal batang tubuh dia. Ali ni nantu dia, dia tengok ibadat Ali, dia tahu hati perut Ali, dia tahu. Ali pun sayang kat dia kerana Allah, dia tahu. Ali ni tak ada kepentingan. Panggil ni menantu dia Sayyidina Ali, suami Fatimah. Panggil Usamah bin Zaid. Siapa dia Usamah bin Zaid? Anak kepada Zaid bin Harithah, anak angkat kesayangan Nabi. Ni cucu angkat kesayangan Nabi. Panggil, ni urusan yang perlu pandangan orang dalam betul. Oh, Nabi cari anak beranak. Ya, Nabi cari anak beranak yang percaya. Ali, Usamah, orang duk cakap tentang Aisyah ni. Macam mana? Apa pandangan kamu dua orang? Jawab Sayyidina Ali, menantu. Sayyidina Ali dia tegas sikit. Sayyidina Ali kata, Rasulullah, orang perempuan ada ramai, Rasulullah boleh pilih lah orang perempuan lain, tak apa. Kalau Aisyah ni mungkin jadi fitnah, jadi apa, ada lagi ramai orang perempuan, Rasulullah jangan rusing sangat. Ini pandangan Sayyidina Ali. Yang jawabnya menurut ikhlas pengetahuan dan pandangan dia untuk kebaikan Rasulullah. Nabi dengar, tak semestinya Nabi terima semua, dengar. Usamah, kamu macam mana? Kata Usamah bin Zaid, Rasulullah, saya hidup lama dah dalam rumah ni dan saya kenal Ummul Mukminin Aisyah. Saya tidak tahu berkenaan Aisyah melainkan yang baik saja. Setakat saya kenal dia, dia baik. Dia baik. Walaupun orang fitnah apa kat dia, setakat saya kenal dia, dia baik. Orang fitnah pun tak ada bukti, fitnah je, tuduh je. Setakat saya kenal dia baik. Cuma Rasulullah tanya hamba perempuan tu yang duduk biasa hidup bersama Aisyah,
Dia rapat dengan Aisyah, perempuan tu mesti ada dia tahu rahsia Aisyah. Saya ni lelaki. Tengok pandangan Usamah. Ali bagi pandangan, Usamah bagi pandangan. Tu Rasulullah panggil pula hamba. Take time untuk bertindak. Ada tak boleh tak kita kata lambat Nabi decide. Nabi panggil hamba perempuan, duduknya macam mana sekarang duduk cakap Aisyah kat luar, orang tuduh begini Aisyah, apa pandangan kamu? Kata hamba ni, setakat aku kenal Aisyah, tak adalah dia buat kerja tak elok, tengah-tengah malam online seorang-seorang, tak benar. Aku tahu Aisyah ni pernah sekali masa dia duduk masak, dia tertidur masa jaga masakan. Tu ayam kambing datang mari makan, dia tu yang dia masak. Itu je sekali silap dia yang pernah aku jumpa. Tu silap pun tertidur, bukan silap buat khianat, buat dosa. Bukan buat khianat, bukan kesilapan khianat. Tuduhan ni tuduhan khianat. Mungkin dia ada silap, tapi bukan silap berbentuk pecah amanah dan khianat. Jadi Aisyah tak khianat, kata perempuan ni. Lalu Rasulullah pun lagilah tenang sikit hati bila dapat pandangan yang positif. Rasulullah pun datang ke masjid, berucap depan sahabat, aku ni ada orang sedang bercakap tentang isteriku, ada orang tuduh begini-begini tak elok. Jadi bila Nabi berucap begitu, bangun seorang sahabat. Faqama Sa'd bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini orang Aus dalam masjid Nabi, orang Aus bangun, ketua Aus, Sa'ad bin Mu'az. Kata Rasulullah, siapa orang tu Rasulullah? Kalau dia dari kabilah kami orang Aus, saya akan pancung leher dia Rasulullah. Kalau dia dari kalangan orang Khazraj, Rasulullah beritahu je pada kami untuk buat apa, kami akan bertindak anytime. Dalam masjid ni dia ketua Aus, dia kata siapa orang tu Rasulullah, kalau orang tu dari kalangan Aus, saya akan pancung kepala dia. Kalau orang tu daripada Khazraj, Rasulullah suruh je, kami nak buat apa kami akan buat. Tiba-tiba dengar macam tu, ketua Khazraj pula bangun, Sa'ad bin Ubadah. Dua-dua Sa'ad bin Ubadah bangun. Dia orang baik, orang soleh, tapi bila ni sebut Aus Khazraj, dia timbul balik. Dia kata apa? Kazabta al-amrullah, kamu bohong, kamu tahu dah bukan orang Khazraj, orang Aus, sebab tu kamu cakap gitu. Kamu tahu dah orang yang dimaksudkan tu orang Khazraj, kamu nak burukkan Khazraj, kata ketua. Bangun pula anak saudara yang pertama tadi, kamu tu ketua Khazraj, kamu pun munafik, kamu tolong orang munafik. Sedangkan yang bangun tadi orang soleh, orang mukmin. Yang ni pula, kau munafik, kau tolong orang munafik. Tengok jahatnya kerja orang munafik, sampai orang mukmin pun tergelar-gelar, siapa-siapa sendiri munafik. Dalam masjid Nabi, di depan Nabi, di kalangan, dan timbul balik. Dulu dah bergabung satu jadi Ansar, sekarang timbul balik Aus, Khazraj. Orang ni tuduh orang ni munafik, orang ni tuduh orang ni munafik. Kisnya munafik yang sungguh-sungguh dia punya kerja. So beware, kena munafik yang asal ni dulu. Ustaz, apa ni tajuk pagi ni Ustaz? Tajuk sejarah. Ini kaedah, ini berlaku depan Nabi, dalam masjid Nabi, duk gaduh. Allahu Akbar. Ini fitnah, ini jahatnya munafik asal ni. Sehingga Nabi bangun, aku masih ada, depan aku pun kamu nak bergaduh, tapi kena tenangkan dia orang, tenang. Depan Nabi sendiri, sahabat yang sama-sama berjuang, orang-orang Aus, orang-orang Khazraj, sampai terlantun tuduhan sesama sendiri. Kisnya ni yang jahat bawah, bewak pasir, sekarang keluar lubang ni, keluar kali lubang ni, kali lubang ni, kali lubang ni. Sehingga di kalangan orang Islam hampir bergaduh, berpecah, berperang, berbunuhan sesama sendiri. Timbul balik seruan-seruan jahiliah, gelar balik. Oh ya lal Ansar, ya lal Aus, ya lal Khazraj, sebut balik geruk lama dulu. Allahu Akbar.
Nabi tenangkan balik para sahabat. Lalu Nabi balik sekali lagi ke rumah Abu Bakar, dan Nabi sebut satu ungkapan kepada Aisyah di hadapan Abu Bakar, dan ungkapan ini mengguris hati Aisyah seperti sebilu. Cuy, bahasa bagi ni power. Aisyah sedih-sedih dah, tapi Nabi balik macam kata dua. Amma alhamdulillah, Nabi selawat, Nabi sebut puji Allah, selawat. Amma ba'du, Nabi kata, wahai Aisyah, ayat ini cukup-cukup terasa bagi Aisyah. Ya Aisyah, innahu balagani anki kadha wa kadha, fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah, wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah wa tubi ilaih. Allahu Akbar. Nabi balik, Nabi kata, Aisyah, sampai cerita pada aku begini-begini, wahai Aisyah. Kalau kamu tak bersalah, Allah akan selamatkan kamu. Kalau kamu buat sungguh, Aisyah, taubatlah, Allah terima taubat. Ayat tu seorang isteri yang jujur cukup terasa. Bila suami kata, kalau yang pertama tadi okey lagi, Syah, kalau kau tak buat, Allah akan selamatkan kamu. Tapi ayat kedua tu, Syah, kalau kamu buat dosa ni, taubatlah. Bagi seorang isteri yang jujur, suami yang dia sayang, boleh sebut, kalau kamu buat, taubatlah. Allahu Akbar. Ini jahat orang munafikin sampai dalam rumah tangga Nabi. Moga-moga Allah hancurkan puak-puak munafikin ni sepanjang zaman. Moga-moga Allah bongkar jahat orang munafik ini sepanjang zaman. Moga-moga Allah bongkarkan dia bergaduh sama-sama diri dia sendiri nanti, orang munafik ini yang khianat pada Islam, yang tak boleh tengok Islam ini tersebar, Islam semakin naik ini. Allahu Akbar. Aisyah kata, bila aku dengar je Nabi sebut, kalau kamu buat sungguh bertaubatlah, kata Aisyah, mataku air mata meluncur keluar. Aku menangis tak henti-henti, dan aku tak tahu nak jawab apa. Aku tengok ayah, ayah jawablah. Abu Bakar tak nak kata apa. Mak tolong jawab. Mak tak tolong kata apa. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, aku tak tahu aku nak kata apa. Wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني. Aisyah kata, aku tak tahu dah aku nak kata apa, sebab perkara ini sedang tersebar. Tuduhan kepada aku orang sedang sebar. Kalau aku nak kata aku tak buat, orang tak percaya. Sebab benda ni orang sebar dah tuduhan pada aku ni. Orang tak percaya. Aku nak nafikan, orang tak akan percaya. Jadi yang aku boleh sebut hari ni ialah apa yang disebut oleh ayah Yusuf. Sedihnya Aisyah sampai terlupa nama ayah Nabi Yusuf. Apa nama ayah Nabi Yusuf? Nabi Yaqub. Aisyah lupa Nabi Yaqub. Aisyah kata, aku hanya boleh sebut apa yang disebut oleh ayah Yusuf dulu. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Ketika abang-abang Nabi Yusuf yang tolak Yusuf dalam telaga, bawa balik baju, ada darah sikit, darah. Lalu abang-abang dia tunjuk, ayah, ni baju Yusuf penuh darah ni, Yusuf kena makan adik serigala. Ayah yang tua uzur tak boleh nak buat apa. Nampak dah penipuan, baju tak koyak pun ada darah. Macamlah serigala tu suruh Yusuf tanggalkan baju dulu baru gigit dia, kan? Jadi kata, lalulah Nabi Yaqub tak nak buat apa dah. Nabi Yaqub kata, fasabrun jamil, sabar itu indah. Kata Aisyah masa saat ini, aku tak mampu dah nak cakap apa, melainkan aku nak sebut apa yang disebut oleh ayah Yusuf.
Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Kita ni kadang-kadang kita lalui masalah dalam hidup. Kawan-kawan satu office fitnah, adik-beradik fitnah, partner bisnes fitnah, ada masalah, kena tipu, kena hijack, orang buat kerja orang tak payment, tak settle, apa semua, banyak masalah. Fasabrun jamil. Sabar itu indah. Indah sabar ni, kena sabar. Sabar ni indah. Masa berlalu lama ni nak tunggu turun ayat Quran. Lama, sebulan lebih. Bukan 17 hari bulan, sebulan lebih. Bulan lebih. Lama. Boleh tak kita nak kata lambatnya Nabi, lambatnya Quran selesai masalah? Rupanya sebulan ini semakin timbul munafik, semakin nampak kerja jahat, semakin nampak mana yang jahat, semakin kenal. True color dia keluar. Yang tak ikhlas keluar. Yang tersalah langkah minta maaf balik pun ada. Yang bergaduh tak ada bergaduh sekejap, berdamai balik sebab iman masih kuat. Walaupun berlaku tuduh-tuduh, dah iman kuat, satu balik. Sehinggalah berlalu masa, turun ayat Quran dalam surah An-Nur ayat nombor 11. Tuan kalau ada masa duduk, saya tak akan tengah panjang ayat surah An-Nur ayat 11 ni, tapi ayat ni penting dalam suasana fitnah tersebar. Sebab ayat nombor 11 ni Allah tak tegur banyak orang munafik. Allah hanya cerita Aisyah tak buat. Lepas tu panjang ayat cerita tegur akhlak orang mukmin bila fitnah sedang tersebar, apa sepatutnya orang mukmin kena buat. Ayat banyak tegur orang mukmin. Jangan cepat sangat copy paste, jangan cepat sangat duduk sambung cerita orang munafik ni. Nanti kita akan sentuh sedikit lah. Turun ayat 11 surah An-Nur, Nabi pun terlalu gembira. Nabi balik ke rumah dengan keadaan senyum. Abu Bakar tengok, isteri dia tengok, senyum. Nabi kata, wahai Aisyah, bergembiralah. Ni selepas bulan lebih ni, bergembiralah Aisyah, Allah dah turunkan ayat, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Sesungguhnya yang duduk bawa kerja fitnah ni ada 2-3 ekor je di kalangan orang ni. 2-3 ekor ni je yang duduk buat kerja, duduk bawa fitnah ni. Habis kecoh seluruh Madinah ni. Jangan kamu sangka ini keburukan, ia akan membawa kebaikan untuk kamu, pembersihan. Dia bawa kebaikan untuk kamu. Jangan sangka keburukan, insya-Allah ada kebaikan. Ayat nombor 11 surah An-Nur. Ada kebaikan. Nabi pun baca pada Aisyah. Abu Bakar happy. Mak Aisyah kata, Syah, bangunlah Syah, terima kasih kat Rasulullah tu. Syah kata, tak nak. Hanya berterima kasih pada Allah. Tak, ni bahasa saya lah, kata tak nak. Bukan Aisyah lah bangkang mak dia, tapi ulama puji Aisyah bahawa sepatutnya tengah happy. Oh Rasulullah. Tak, kata ulama, hebatnya Aisyah happy tetapi dia tetap ingat Allah. Ingat Allah. Saya hanya terima kasih pada Allah. Allah tahu. Dan kata Aisyah tanya, turun ayat ke? Ya, turun ayat. Lagi Aisyah, ya Allah. Sebab kan Nabi sebelum ni bentuk wahyu, selain pada turun ayat, Jibril datang juga melalui mimpi kan. Aisyah kata, sebenarnya aku duk jangka Nabi akan bermimpi, makna wahyu melalui mimpi. Tetapi level wahyu yang lagi hebat, turun ayat berkenaan dengan aku. Ya Allah. Bagi Aisyah ini satu kemuliaan bagi Aisyah. Ya, wahyu dalam bentuk mimpi kemuliaan. Wahyu dalam bentuk ayat ini lagi hebat lah bagi Aisyah. Lalu Nabi pun baca ayat ni, lalu tutup kes, habis, putus. Jelas bahawa ini jahat kamu puak-puak munafikin, menyebabkan orang pun semua senyap. Habis dah cerita, tak ukit balik dah, tutup kes. Tapi ada sahabat yang kena hukum hudud. Siapa dia yang kena hukum hudud? Mistah, anak kepada mak saudara Rasulullah tadi, mak saudara Abu Bakar tadi. Mistah kena hukum sebab
kerana terlepas cakap Abdullah bin Ubay tak kena sebab dia tak sebut zina. Dia tak kena. Tapi orang kenal siapa? Orang kenal dah. Orang kenal dah muka ni. Kenal dah. Walaupun kau masih stay tak kena hukum, kenal dah. Tahu dah siapa kau. Mistah kena rotan. Dan Mistah ini adalah orang miskin. Sebelum peristiwa ni, Sayyidina Abu Bakar selalu bagi duit pada Mistah. Sebab Mistah anak mak saudara dia. Makna Mistah dengan Abu Bakar apa hubungan? Sepupu lah. Dia kaya Abu Bakar. Abu Bakar selalu bagi duit pada Mistah. Bagi duit pada Mistah, tolong sepupu. Bila turun ayat membersihkan Aisyah, Abu Bakar bersumpah. Mistah pun berkata, aku bersumpah, aku duk tolong kamu selama ni bagi duit. Aku bersumpah aku tak nak bagi dah duit pada kamu. Tengok kesan orang munafik sampai sepupu apa dulu yang tolong. Lepas tu turun sambungan ayat surah 11 surah An-Nur tadi. Ayat turun menegur tindakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tegur ayat, sambungan ayat-ayat panjang. Dan tidak patut seorang mukmin bersumpah untuk tidak tolong sahabat dia. Tidakkah dia mahu sahabatnya itu bertaubat dan Allah menerima taubat saudaranya? Maknanya sambungan ayat tegur Abu Bakar yang bersumpah tak nak infak dah. Abu Bakar kata, aku bersumpah balik demi Allah, aku nak supaya sahabatku diampunkan, aku akan sedekah balik untuk dia. Oh, tengok iman kan. Iman Abu Bakar bila dengar ayat Quran, dengar ayat bersihkan Aisyah, iman dia kerat. Mistah sambungan ayat tegur, tak elok buat gini, dia boleh berubah balik. Boleh tak kita nak kata Abu Bakar ni lalang? Dia bukan lalang, tetapi inilah iman dengan ayat Quran. Tiba-tiba benci, ayat Quran tegur, tiba-tiba memaafkan balik. Allah, ini iman. Dia tidak dipengaruhi oleh emosional dalam buat tindakan. Iman, ukhuwah terjalin balik. Kemudian sambungan ayat ni, rekah sikit lagi. Ada makan tak pagi ni? Sabar sikit lagi. Kedai tak tutup insya-Allah. Sikit lagi. Ini yang lagi cantik. Laula iz sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan. Ayat yang puji sepasang suami isteri ketika fitnah tersebar. Abu Ayyub Al-Ansari dengan isterinya Ummu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub duduk kat rumah ni, masa tengah cerita hak ni, isteri dia Ummu Ayyub balik bawa cerita. Abang Ayyub, orang duk cerita Aisyah dengan Safwan masa balik perang Banu Mustalik, 2 orang tu. Isteri bawa balik cerita. Perempuan dia cepat sikit maklumat. Jadi bawa balik cerita. Abu Ayyub tengok dengar suami bila dengar isteri dia bawa balik cerita begitu, suami tanya, Ummu Ayyub, kalau kamu di tempat Aisyah, kamu akan buat ke kerja gitu? Tak Bayuk, saya setia Bayuk seorang je. Ya, tak, saya tak buat gitu Bayuk. Abu Ayyub kata, Aisyah lebih baik dari kamu. Sudah pasti Aisyah tak akan buat kerja gitu. Cara dia, ya, cara dia duk tuduh tok guru nak lompat. Ya, kalau kamu tak akan buat, Aisyah pun tak akan buat. Jangan duk tuduh pelik-pelik. Ya, kamu nak buat kerja tak elok, kerja sama dengan orang yang tak suka pada Islam, itu lebih baik tak akan buat lama dah. Tak akan buat, lagi baik pada kamu lagi. Jangan duk cepat sangat percaya. Wahai isteriku, ni Abu Ayyub lah, cerita Abu Ayyub ni. Wahai isteriku Ummu Ayyub, kalau kamu buat, dah aku tak akan buat. Dah Aisyah tu lebih baik pada kamu, orang lebih soleh. Ya, kadang-kadang kita tuduh, senang je tuduh ulama nak begini begini. Ulama bertindak ilmu lama lagi pada kita. Ya, Abu Ayyub ini suami bila cerita fitnah ini, kita ayat Quran kata apa?
laula iz sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin. Kenapa tidak ketika cerita fitnah sampai, orang mukmin bersangka baik pada diri mereka sendiri? Maknanya aku takkan terlibat, Aisyah lagi baik, takkan terlibat lah. Kenapa orang mukmin tak kata begitu? Ni fitnah. Tegur orang mukmin. Surah ayat, tolong cek kalau ada perbincangan, ada usrah, ada apa, buat ayat nombor 11 ni sebagai teks, sebagai perbincangan. How to solve, how to handle bila tersebar fitnah. Saya kalau pukul 7.30 cakap orang putih sikit kan? Jadi macam mana? Dan ayat ni pun sebut lagi, apabila datangnya cerita-cerita istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Ingat ketika mana berita-berita sampai di kalangan kamu, lalu kamu bercakap-cakap, kamu komen gini, kamu komen gini. Dulu cakap lah, dia tak ada komen kat bawah tu, komen komen like, tak ada, forward, copy paste, tak ada. Ni Nabi kata talaqawnahu, kamu bertukar-tukar komen. Orang ni bercakap wa taquluna bi afwahikum, kamu cakap bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu, yang kamu tak tahu pun. Kamu cuma bercakap je. Orang cakap, kamu tak tahu realiti. Kamu cakap wa tahsabunahu hayyinan, kamu rasa small matter, hayyinan. Dia bercakap, kamu rasa itu kecil, hayyinan, wa huwa indallahi azim, sedangkan ia di sisi Allah besar. Perkara fitnah kamu rasa kecil je cakap Aisyah, tapi besar. Orang nak bergaduh kat masjid, timbul balik Aus Khazraj. Allahu akbar. Ini akhlak yang Nabi ingatkan orang mukmin. Moga-moga kita menjadi orang yang sentiasa berakhlak, sentiasa kembali kepada Allah, sentiasa cuba mengkaji sejarah Nabi dan tiru Nabi SAW dalam setiap keadaan. Nabi bagaimana berhadapan dengan orang kafir, Nabi bagaimana berhadapan dengan orang munafikin. Kita kena rujuk cara Nabi. Allah Ustaz, kita nak rujuk cara Nabi macam mana? Nak baca pun tak sempat. Kalau sempat pun kami nak rujuk yang sumber asal pun payah nak faham macam mana nak bertindak cara Nabi. Ulama ada, para ulama mereka adalah rujukan. Bukannya agama ini khusus untuk ulama, tidak. Tetapi Nabi kata mereka seumpama bintang di langit, sebagai panduan kita dalam nak bermusafir di padang pasir di tengah laut. Mereka jadi panduan. Maka jadikanlah panduan. Moga-moga hidup kita selamat, kita bersama, kita jaga akhlak, menjaga keimanan, dan setiap tindak tanduk kita berhati-hati dengan golongan munafikin yang akan ada sepanjang zaman. Akan ada, terutamanya ketika Islam semakin kuat, Islam semakin ramai, orang semakin minat dengan Islam, masa ni akan zahir munafikin. Masa zaman surau kena kunci dulu, tak ada sangat orang nak mengaku Islam. Tapi bila Islam kuat, Islam nampak semakin hebat, akan ramai orang yang berpura-pura nampak nak Islam. Masa kena kepung, masa kena tutup surau, masa tak ramai, yang ada tu itu memang betul-betul mukmin zaman Mekah dulu. Senyum orang zaman Mekah. Jadi moga-moga kita dipandu oleh Allah dalam setiap tindak tanduk kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك. Ya Allah, Engkau maha mengetahui hati-hati ini telah berkumpul di atas dasar kasih kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul atas dasar ukhuwah, di atas akidah kerana agama-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul dengan niat untuk membantu agama-Mu, Ya Allah. Allah,
وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة syariatik. Hati-hati ini telah berjanji setia untuk menolong dan membantu agamamu ya Allah. وتعاهدت على نصرة syariatik fawathiqillahumma rabitataha. Eratkanlah ikatan hati-hati kami ya Allah. Fawathiqillahumma rabitataha. Eratkanlah ikatan hati-hati kami ya Allah. Fawathiqillahumma rabitataha. Eratkanlah ikatan hati-hati kami ya Allah. Wa adim muddaha. Kekalkanlah kasih sayang dan kemesraan sesama kami ya Allah. Wahdiha subulaha. Tunjukkanlah kami jalan yang benar ya Allah. Bimbinglah kami untuk kami melakukan tindakan-tindakan yang benar ya Allah. Washrah suduraha bifaidil imani bik. Terangkanlah hati-hati kami dengan limpahan iman kepadamu ya Allah. وأدم مدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض للتوكل عليه. Indahkanlah, hiaskanlah hati-hati ini dengan keindahan tawakal kepadamu ya Allah. Wa ahyiha bima'rifatik. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat mengenalmu ya Allah. Wa amidha ala syahadati fi sabilik. Matikanlah pemilik hati-hati ini dalam keadaan syahid berjuang di atas agamamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan untuk kami jujur dan mengikut kebenaran ya Allah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkanlah kepada kami kebatilan sejelas-jelasnya dan berilah kekuatan pada kami untuk jauhi dan tinggalkan kebatilan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang-orang Islam. Kurniakanlah pertolonganmu kepada para pendakwah dan golongan yang berjuang menegakkan agamamu ya Allah. Kurniakanlah pertolongan kepada golongan yang ikhlas memperjuangkan agamamu ya Allah. Allahumma alif baina qulubihim. Allahumma wahid sufufahum. Ya Allah, satukanlah hati para pejuang agamamu ya Allah. Satukanlah hati para pejuang agamamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada sebarang pertelingkahan sesama kami yang menggembirakan musuh-musuh agamamu ya Allah. Satukanlah hati para pejuang agamamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada pertelingkahan yang menggembirakan musuh-musuh agamamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma wahid sufufana ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuhmu dan musuh-musuh agamamu ya Allah. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara fa innahum la yu'jizunak. Kami berserah kepadamu ya Allah kejahatan golongan Yahudi dan Nasrani yang sentiasa memusuhi agamamu ya Allah. Allahumma alaika bi a'wanihim wa hulafaihim minna minal ilmaniyyin wal munafiqin. Kami berserah kepadamu kejahatan golongan yang bersekongkol dengan Yahudi dan Nasrani di kalangan golongan sekular yang membenci agamamu dan golongan munafikin yang bersekongkol dengan mereka yang berada di kalangan kami ya Allah. Kami berserah kepadamu kejahatan golongan ini ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.